Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim wassalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya was salihin وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Surau Kamaliyah Kampung Ara Payung, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, para alim ulama tempatan, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita kesempatan untuk berada di surau yang mulia ini. Sama-sama kita solat maghrib berjamaah, dan insya-Allah lepas ini orang solat isya juga berjamaah, dan seterusnya besok pagi juga berjamaah, sampailah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Dalam keadaan kita sentiasa mendirikan sembahyang secara berjamaah. Siapa mendirikan sembahyang secara melazimkan dirinya berjamaah, bagi orang lelaki, dia akan dapat 5 kelebihan, 5 keuntungannya. Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Tak ada banyak masalah. Tak ada banyak masalah kesihatan, tak ada banyak masalah ekonomi, tak ada masalah disiplin dan sebagainya. Lapang hidupnya. Siapa tak nak angkat tangan? Siapa tak nak hidupnya lapang? Jadi kalau tak nak, terus datang berjemaah. Kalau tidak hidup itu dilapangkan, sentiasa berjemaah 5 waktu sehari malam. Itu yang pertama, 5 kelebihan. Yang kedua, dilepaskan Allah daripada seksa kubur. Siapa lalu nahu seksa kubur, angkat tangan. Saya nak tengok benar mana kubur, nak gambar. Lantaklah kata dia, aku siapa yang masuk neraka semua, angkat tangan.
Ha. Jadi dia lepas berseksa kubur. Seksa kubur ada 4 tuan-tuan dan puan-puan. Ada 4 seksa kubur. Yang mana lalu nahornya khabar pada saya nanti lepas ni kang. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar nakir. Ditanya tentang akidah, tak boleh jawab, dentum, dia pukul dia mungkar. Kalau mungkar nanya, nakir mukul, ya. Bukan nangkir, ya, nakir. Selalu orang belah-belah perak ni kata nangkir, bukan nangkir, bukan nangkir tu nakir, nakir. Kalau nakir, nakir, bukan nang. Tak ada siapa lalu nahornya. 70 hasta terbenam ke bumi. Bila kita tak boleh jawab soalan daripada mungkar dan nakir. Yang pertama. Yang kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Sehingga berselisih tulang rusuknya. Tak ada siapa lalu nahornya. Habis remuk tulang rusuk tu. Yang kedua. Yang ketiga, didatangkan apa ni? Ular dan kalek. Mematuk-matuk, menggigit-gigit sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, ya. Itu didatangkan, ya. Ular dan kala menggigit-gigit, mematuk-matuk, memukul-mukul sampai hari kiamat. Itu yang ketiga. Yang keempat, dimasukkan api neraka ke dalam kubur. Ini 4 seksa kubur. Siapa melazimkan berjemaah bila bagi orang lelaki, kerana hukumnya fardu kifayah, tapi dia melazimkan jemaah, maka dia lepas daripada siksa kubur. Yang ketiga, dia dapat suratan amal dia dengan tangan kanannya. Itu tanda bahagia tu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kata Allah dalam surah Al-Insyiqaq. Barang siapa menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka dia sentiasa dihisap dengan hisap yang ringan. Ceknya lebih kurang je, cincai je. Dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan rasa gembira. Tuan-tuan dan perempuan, paling menggembirakan, paling menyeronokkan, paling membahagiakan ialah apabila kita, isteri kita atau isteri-isteri kita, anak-anak kita, menantu-menantu kita, cucu-cucu kita semua masuk syurga. Itulah yang paling menggembirakan. Bukan semua orang dapat ni. Rasul-rasul pun ada yang tak dapat. Nabi Nuh tak dapat, Nabi Lot tak dapat. Tapi kalau kita dapat, itulah yang paling menggembirakan. Dapat kitab amal dia dengan tangan kanannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, melalui titi siratal mustaqim, cepat seperti kilat. Cepat seperti kilat menyambar. Siapa tak nak angkat tangan? Sudah-sudah lepas je. Itu titi siratal mustaqim. Yang kelima, dapat masuk syurga tanpa hisab. Itu fadilat bagi mereka yang melazimkan berjemaah. Nak ke tak nak? Sekali lagi, nak ke tak nak? Atas lazimkanlah diri itu berjemaah, ya. Jangan seorang-seorang di rumah. Kalau seorang-seorang di rumah, apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sekiranya kamu sengaja semayang di rumah kamu seorang-seorang diri, seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka juga semayang di rumah mereka masing-masing. Walaupun zaman Rasul tak ada yang begitu, tak ada juga tak nak datang ke masjid, sehingga Rasul mengancam nak bakar rumah-rumah keliling Madinah ni kerana tak mau datang ke masjid. Kalau kamu jadi orang itu, kata Nabi, kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi tak pernah buat apa itu. Nabi tak pernah sembahyang seorang-seorang di rumah. Nabi sentiasa berjemaah. Walaupun dekat nak wafat, baginda masih berjemaah lagi, ya? Tak ada lagi seorang-seorang. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi. Sesat. Orang yang meninggalkan sunnah Nabi itu sesat. Nak cari kebenaran tak jumpa-jumpa. Itu sesat, ya? Itu yang keempat, meniti siratal mustaqim, cepat seperti kilat. Yang kelima, dapat masuk syurga tanpa hisab. Ndak ke tak nak. Atas. Ini 5 fazilat bagi mereka-mereka yang melazimkan semayang berjemaah, ya.
Jadi besok pagi mana semayang? Subuh tu di mana? Di sini lah kalau orang sini, orang dekat ini. Kalau dia tempat lain, pergi tempat yang dia asal tu, asalkan berjemaah. Itu fadilat yang pertama. Mari kita sama-sama menghabisi saki baki umur kita ni. Bukan lama benar lagi. Tambah yang cakap ni, dah 80 tahun lebih. Mari kita habisi saki baki umur kita ni dengan mengerjakan ibadah. Lebih-lebih lagi semayang, berjamaah. Jangan nak lalai lagi, jangan nak risau lagi, jangan nak apa hal dunia, sibuk dengan hal dunia lagi. Dunia dah jenuh dah kita mencarinya, tak juga apa, tak juga dapat-dapat. Dapat pun tak dapat digunakan. Sama saya ni sekarang, kalau dapat dunia apa guna? Gula tak boleh makan, apa? Apa? Kencing manis. Daging tak boleh makan, apa? Darah tinggi. Lagi apa? Minyak-minyak, lemak-lemak tak boleh makan, apa? Lemak jantung. Lagi? Kerang tak boleh makan, lala tak boleh makan, sotong tak boleh makan, apa? Ada gaut. Jadi apa boleh makan? Ambil roti, colik, kopi pahit. Itu yang boleh makan. Itu sebab kata Allah dalam Quran apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dalam dunia ni melainkan mata benda yang menipu daya. Duit berkesut-kesut, tapi tak boleh nak dinikmati, tak boleh nak digunakan duit tu. Gula tak boleh makan, garam tak boleh makan, daging tak boleh makan. Ya? Kerang tak boleh makan, lala tak boleh makan, sotong tak boleh makan. Semua benda selap-selap lagi tu tak boleh makan juga, ya? Jadi tertipu dah. Tertipu, ya. Kerana apa? Banyak benda nikmat dia ada tapi tak boleh nak digunakan. Sebab itu kita kena berwaspada dalam kehidupan dalam dunia ni, ya. Kerana dunia ni hanya mata kehidupan di dunia ni adalah mata benda yang menipu daya semata-mata, ya. Nak kahwin pun tak boleh. Kalau duit berkesut-kesut dalam poket, ada orang tak? Ada tak orang tak? Berjuta-juta dalam poket, ada orang tak? Ada. Tapi nak kahwin apa? Dia berjalan berketai. Kahwin apa keluar? Itu yang tertipu. Kahwin pun tertipu juga. Alright. Tapi tajuk malam ni bukan itu. Dan syukur juga kita, sebelum lagi kita masuk tajuk tu, syukur juga kita kerana kita sudah hari ini menyambut tahun baru. Kita sedang berada di 1 hari bulan Muharram tahun 1444. Ya, dalam kita berseronok-seronok tu jangan lupa bahawa kita ni adalah setahun lebih pendek umur kita daripada tahun sudah. Ya ke tak? Setahun lebih pendek daripada umur kita daripada tahun sudah. Jarak kita ke kubur setahun lebih dekat daripada tahun sudah. Setahun lebih dekat daripada tahun sudah. Itulah. Soalannya, adakah kita bersedia untuk menghadapi kematian? Bangkit dari kubur tu macam mana? Dalam kubur lepas ke tak? Boleh tak kita jawab soalan munkar dan nakir? Bangkitnya macam mana? Sempurna ke ataupun seperti binatang yang perangai yang kita amalkan dunia ni? Itu kena kepikirkan, ya. Sebab itu kita kena hidup dalam dunia ni semata-mata beribadah kepada Allah SWT. Kerana Allah jadikan kita ni untuk beribadah kepadanya. Di antara ibadahnya, bukan semua itu, ya. Di antaranya ialah semayang. Jadi malam nak cerita bab semayang. Alhamdulillah kita ni tergolong ke dalam golongan orang-orang yang semayang. Kalau tak semayang malang benar lah, ya. Udah 80 tak semayang lagi, udah 50 tak semayang lagi, udah 70 hidup lagi nak semayang, malang benar, ya. Dengar lah tuan-tuan. Satu waktu tinggal semayang dengan sengaja, dia akan masuk neraka selama 40 tahun. Dunia ke akhirat 40 tahun tu. Dunia ke akhirat. Akhirat bukan dunia. 40 tahun akhirat bersamaan dengan berapa tahun dunia? Berapa tahun? 40 kali 1000 berapa? 40,000. Kali lagi dengan 365 berapa? 14,600,000 tahun. Dunianya.
tahun dunia ya, kalau dibandingkan dengan tahun akhirat. Kerana satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Yaumin kana miqdaruh alfasanatin mimma ta'udun, kata Allah ya. Pada hari yang mengikut kiraan kamu, dunia kamu ialah 1000 tahun. Satu hari di akhirat tu 1000 tahun ikut kiraan dunia kamu. Tidak minggu baca tu imam ya. Jadi kalau 40 tahun 14,600,000 tahun masuk dalam neraka. Siapa lalu noho yang angkat tangan, saya nak angkat gambar mana kopor orang. Ya. Jadi sebab itu kita kena utamakan sembahyang. Utamakan, make prayer your first priority. Gunakan keutamaan itu tentang sembahyang. Kerana sembahyang itu merupakan tiang agama. Rasulullah sebut as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Semua orang hafal ayat ni, hadis ni. SPM pun ada soalan tu ya. As-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama. Siapa mendirikannya, maka dia telah mendirikan agama. Dan siapa meninggalkannya, maka dia telah merobohkan agama. Orang tak sembahyang tu peroboh agama, perosak agama, musuh agama, musuh Allah, musuh Islam kalau dia tak sembahyang. Kita ingat musuh Islam ni George Bush. Kita ingat Radovan Karadzic. Kita ingat Ashin Wiratu. Orang yang membunuh orang Rohingya di Burma tu. Ashin Wiratu nama ketuanya tahu. Kita ingat itulah musuh Islam. Kita ingat itulah perosak agama. Kita ingat Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Rasulullah pun tak sebut pun nama-nama itu. Tak disebut oleh Rasulullah nama-nama itu ya. Kata Rasulullah, orang yang meninggalkan sembahyang itulah dia perosak agama. Siapa yang meninggalkan sembahyang tu tuan-tuan dan puan? Kadang-kadang anak kita perosak agama lah tu. Anak kita jadi perosak agama kerana anak kita tak sembahyang. Kadang-kadang cucu kita perosak agama tu. Kadang-kadang anak saudara kita perosak agama tu. Ya, kadang-kadang isteri kita perosak agama tu. Beristerikan dengan perosak agama. Tidur sebantai dengan dia. Rupanya kita sebantai dengan perosak agama. Kadang-kadang suami-suami kita, kalau ada suami-suami yang tak sembahyang, dia bersuamikan perosak agama. Jadi benih kepada anak-anak dia. Rupanya dapat benih perosak agama. Itu hebatnya sembahyang. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah merobohkan agama, merosakkan agama. Macam surau ni kalau ada tiang, tegak kan? Ya, ada tiang tak surau ni? Tegak berdiri, teguh saja. Hebat orang surau tu. Kalau roboh tiang ni macam. Kalau roboh tiang ni, namanya surau ke lagi? Apa namanya? Ya Allah, dia tak tahu cakap Melayu kan? Namanya surau kan? Apa namanya? Runtuhan surau. Namanya apa? Runtuhan surau. Itulah dia. Bagi mereka-mereka yang tak sembahyang. Sedangkan sembahyang tu bukan teruk benar. Teruk benar ke sembahyang? Ada orang patah-patah kaki sembahyang? Ada orang kapak-kapak tangan sembahyang? Bukan teruk benar, bukan lamai benar. Itu kalau berjemaah ni lamai sikit lah. Kalau ikut imam, adalah dekat-dekat 5-6 minit. Tapi kalau seorang di rumah macam mana? 2 minit saja. Allah Akbar, Allah Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya ke tak? Macam tu belatuk aja. Tapi dia jadi tiang agama. Patutnya jadi tiang agama ni bukan sembahyang. Patutnya ke otak betul kan? Patutnya yang jadi tiang agama tu haji. Kerana nak pergi haji, sekurang-kurangnya mesti ada apa? 10,000, ya ke tak? Bagi kali pertama. Kemudian kerja haji tu bukan senang. Ada tawaf, ada sa'i, ya? Ada melontar. Susah. Ada yang bertindih-tindih, ada patah kaki, ada patah tangan, ada bercalon-calon muka pun ada. Nak mencium Hajar Aswad tu punya susah ya. Patutnya haji lah jadi tiang agama. Tapi tak ada. Allah kata sembahyang.
Ha. Ataupun puasa. Puasa pun boleh juga. Bukan senang nak puasa. Puasa wajib pun susah. Ini kalau puasa sunat. Puasa wajib susah. Saya rasa dah pukul 5 petang. Mana rasa? Ha? Perut benda. Sedap ke perut tu? Selesai ke perut tu dah pukul 5 petang? Tekak tu. Tekak kita ni. Selesai ke? Dah harga yang amat sangat. Ha? Perut pun lapar. Dah keroncong perut tu. Dah nak ke makanan. Ya tak? Ha, kenapa? Kerana susah. Puasa ni susah. Senang kalau bertohor. Gula perut tu. Patutnya puasa lah jadi tiang agama. Ha, cuba tengok umpamanya puasa di bulan Ramadan. Ketika berbuka puasa, mana rupanya? Nak tengok orang tua perangai macam budak-budak, tengok ketika berbuka puasa. Ya ke tak? Ha. Ha? Orang tua macam budak-budak. Lagi 10 minit nak waktu buka tu, dia dah nyeduk nasi dalam pinggan. Wah, mombong tu, tahu apa mombong? Ya Allah, mombong apa? Ha. Macam gunung Kinabalu. Lepas itu bubuh pula keluar. Naik berenang nasi tu. Lepas itu bubuh pula tamar. Bubuh pula semikan. Bubuh pula pisang. Lantaknya manis campur dengan pedas. Ha. Lagi 2 minit nak berbuka puasa, nak bunyi kantung tu dia pun mula dah buka pisang. Baik bukan tuan ni orang lain kan, tempat lain. Dah dia menyolak mata dengan saya nampak. Buka pisang. Nunggu je tu. Bila pong punya kantung nak kena. Ya ke tak? Kerana apa? Seronok. Sebab itu kata Nabi, bagi orang yang puasa ada 2 kegembiraan. Yang pertama gembira ketika berbuka puasa, yang kedua gembira ketika melihat wajah Allah. Patutnya puasa lah jadi tiang agama. Ini tak sembahyang lah jadi tiang agama. Dari segi teruk tak ada teruk sembahyang, puasa lagi teruk, haji lagi teruk. Patutnya puasa lah tiang agama, patutnya haji lah tiang agama. Tak jadi sembahyang pula jadi tiang agama. Lagi pun bukannya mahal benda sembahyang. Sembahyang berapa modelnya? Kain pelekat berapa duit? Kain pelekat berapa duit? RM10. RM10 je harganya. Baju Melayu berapa duit? Baju Melayu berapa duit harganya? Habis-habis 20 atau 30 lah. Mahal tu ya, yang boleh kanya elok sikit 30. Kepiah berapa duit? Kepiah berapa? RM5, RM10. Kalau nak peri, tunggu orang balik dari Mekah. Dapat peri tu. Ya. Jadi modelnya tak sampai 100 pun. Patutnya tak ada dia jadi tiang agama. Tapi sembahyang jadi tiang agama. Mengapa jadi tiang agama? Kerana Allah sangat pentingkan sembahyang. Allah kata, innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sesungguhnya dia, iaitu sembahyang itu adalah sangat besar. Sangat payah, sangat susah. Kecuali mereka yang sudah biasa, dah khusyuk. Itu sembahyang ya. Jadi beruntunglah kita ni jadi orang-orang yang sembahyang. Ya, ada satu cerita. Tajuk sembahyang ni panjang cerita ni tau. Mungkin bulan depan sambung lagi. Ada satu cerita tentang sembahyang ni tau. Dalam satu kampung, itu cerita zaman Rasul ni, bukan di Arif Payung ni ya. Di zaman Rasul ni, di dalam satu kampung ada satu pasangan suami dan isteri. Kedua-duanya sudah kahwin berbelas-belas tahun, tapi tidak dapat cahaya mata. Tak dapat anak. Jenuh. Urut lah macam-macam. Jumpa Tok Pawang lah. Jumpa Tok Bomo lah. Macam-macam makannya. Supaya dia cepat mengandung. Tak juga. Berbelas-belas tahun. Tak dikurniakan zuriat. Macam-macam makannya. Makan misal lebah lah. Macam-macam ya. Daging-daging lah makan juga. Tak juga mau jadi. Makan roti beri kompound ke. Tak mau juga. Makan apa lagi? Ribena. Tak mau juga. Makan pamoga. Tak mau juga. Makan jus Nusantara. Tahu yang saya sebut ni? Tak juga maunya beranak-anak ya. Begitulah. Pada satu hari dia pergi minum kopi di kedai. Dia minum kopi tu, yang suami tu. Minum kopi di kedai. Di kedai itu ada seorang tua. Umur 80 tahun. Datang dari kampung. Tahu kenal? Tak kenal? Datang dari kampung. Dia pun bertanya kepada suami itu.
Kamu dah lama kahwin dia. Katanya. Tak dapat anak lagi je. Tak dapat lagi. Jenuh dah berusaha ikhtiar dapat anak. Jumpa Tok Bomo tak dapat. Jumpa doktor tak dapat. Jumpa tabib tak dapat. Jumpa Tok Bidan tak dapat. Jenuh dah ikhtiar. Tak lagi dapat-dapat. Nak dah kamu aku kabarkan satu fatwa. Satu cara yang kalau kamu ikut, kamu biasa dapat, mesti dapat anak punya. Garanti kata dia. Naklah kabarlah kata. Kata dia orang tua tu, kamu kalau nak cepat dapat anak, kamu jangan lupa, kamu mesti minum air kencing anjing. Sekali lagi, kalau kamu nak cepat dapat anak, jangan buat luar mana yang cerita je ni. Jangan balik dari anjing pula. Kamu kalau nak cepat dapat anak, hendaklah kamu minum apa? Air kencing anjing. Kencing tu bukan cakap kasar tau. Cakap standard tu, kencing tu. Orang kena kencing manis ada, kamu air kecil manis. Kencing manis lah. Kencing berak tu bukan cakap kasar tak. Orang kena berak darah. Apa penyakitnya? Ada khabar? Mana buang air besar darah ada tu. Kamu ada berak darah, kencing manis. Cuba tu lah. Kamu kena minum air kencing air kencing anjing tu. Tepat dapat anak katanya. Iya ke? Kata orang tua tu. Kata orang tua tu orang mana? Orang kampung. Dia kata. Ni cerita kitab ni tau. Bukan melawak ni tau. Cuma cerita persembahannya lain lah. Cerita kitab. Tak ada orang kampung cerita kitab tu ya. Itu di longgok dia orang kampung lah. Katanya. Maka dia pun balik lah. Balik-balik dia pun jumpa dengan isterinya. Ling. Tahu Ling? Dia melawan isteri apa? Ling. Tuan-tuan, melawan isteri apa? Yang bagus itu. Ling pun bagus tak? Bagus. Melawan isteri itu Ling. Jangan tambah kop lagi. Kalau tambah kop, latuk lah. Apa? Kalau tambah kop? Lingkup. Ini Ling lah. Ling. Tadi saya ada dinasihati oleh seorang tua di kedai kopi tu. Kalau kita nak anak segera, kita kena buat sesuatu. Kita buat apa? Kata dia isteri tu. Apa dia bang? Mau kita buat kata. Kita kena minum air kencing anjing. Kata isterinya. Nak minum air kencing anjing? Itu saja cara dapat syaratnya kata. Kalau nak kan, nak kena dapat anak kata. Kena ini cerita ni tuan guru saya mencerita ni tau. Kena minum air kencing anjing kata. Iya ke? Kata suami tu. Hati abang cari dia air kencing anjing. Mau kita minum? Sama-sama kata. Jadi suami tadi esok tu pergilah mencari, bawa gelas macam ni. Macam ni. Cari mana anjing angkat kaki, letak gelas bawah tu. Ada senang kan? Letak je gelas bawah tu, cabut lari. Bila cabut lari, sudahnya tak dapat. Anjing tu binatang liar, binatang jinak. Liar, tak dapat. Sudah kosong gelas tu. Esoknya dia pergi lagi. Sudahnya ditangkapnya seekor anjing, diikatnya 4 kaki tu, ikat kiri kanan 4 depan-depan lagi ke belakang. Betul ditunggunya. Takkan kamu tak kencing katanya. Dia pun tunggu buah lah. Bila kencing je ditadah tau. Bila tadah air kencing dekat nak penuh, dia pun bawa balik. Ling, air ni air kencing, minum kata. Abang dah minum dulu kata. Abang yang ngabur kena apa dapat fatwa tu. Saya ikut abang je, kalau abang minum baru saya minum. Ya. Adik Ling lah minum kata. Abang lah dulu Ling lah, abang lah belum tengok. Dua-dua tak boleh nak minum. Sudahnya apa? Abangnya minum. Cuba minum. Bawa gelas tu masuk dalam mulut. Dekat masuk dia dah dekat dengan mulut. Muntah. Tak dan. Lepas tu isteri pun habis juga. Setiap kali nak minum tak boleh, nak minum tak boleh. Sudahnya kering begitu aja. Kering begitu aja. Tak ada apa? Tak dapat nak minum. Apa muntah? Tak ada muntah, apa benda? Tak ada minum. Ini berlaku di padang pasir. Di padang pasir tu bukan macam Malaysia ni, sejuk.
Ya. Tak lama lepas tu kering lah. Ayur bulan puasa kering tak? Cepat keringnya, lama-lama kering. Tak dapat nak minum. Ya. Tak dapat nak minum. Maka ketika itu usaha lagi, usaha sudahnya dapat. Akhirnya minumlah mereka, ya. Dua-dua yang minum. Tak lama lepas itu, ya, dia pun mengandunglah isterinya, hamil isterinya, ya, hamil isterinya. Dah dapat hamil tu, lama-lama beranak seorang lelaki yang comel. Ya, udah beranak lelaki comel tu, dia pun seronok lah. Dapat anak seronok, ya. Akhirnya bersalinlah dia. Dapat lelaki yang comel tu, salin dapat seronoklah dia. Gembira dia. Tiba lama-lama lepas tu, anak lelaki itu mula dapat penyakit. Macam-macam. Royak tak henti-henti. Meraung je. Kuak. Bagi Rabina tak berhenti. Bagi orang beri compound tak mau berhenti. Bagi apa? Pamoga tak mau berhenti. Bagi Jus Nusantara tak mau berhenti. Udah kira nak meraung je. Udah tak boleh nak apa. Jenuh. Ketuk-ketuk pintu pun tak maunya. Kau mau jadi Ahmad Albak. Ya tak? Tak mau juga. Ya? Sudahnya berjumpa mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini cerita Rasulullah ni. Ya, berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami jenuh. Mula-mula nak minum air kencing tak dapat. Kemudian dapat anak pula tu. Anak tu berpenyakit. Ya, kami dah nazar nak minum air kencing ni ya Rasulullah. Dah nazar. Nak minum air kencing anjing ni. Tahu nazar? Nazar ni kalau kita dah nazar hukumnya wajib dilaksanakan. Cuma kalau dia berbentuk maksiat tak wajiblah. Haram, ya. Ini dia bentuk maksiat, minum benda haram. Haramlah. Lagi mudah nazar. Ya. Kata di Nabi, jangan kamu nazar jenis-jenis itu. Jangan nazar benda yang haram. Jangan nazar benda yang najis. Jangan nazar benda yang wajib. Yang wajib pun tak boleh tau. Jangan nazar boleh, ya. Yang wajib. Aku kalau sembuh penyakit ni aku nak sembahyang 5 waktu. Boleh tak? Boleh ke nazar begitu? Kalau aku sembuh penyakit aku nak sembahyang 5 waktu sehari semalam. Boleh ke nazar begitu? Tak boleh. Kalau tak sembuh, tak sembahyang, ya. Tak boleh. Yang haram tak boleh. Yang wajib pun tak boleh. Yang sunat boleh. Yang harus boleh. Yang makruh tak boleh. Yang haram pun tak boleh, ya. Itu cari bab nazar ni, ya. Jadi ngapa kamu nazar begitu, kata Nabi? Lain kali jangan nazar begitu. Nak nazar jangan nazar benda-benda yang haram. Tapi tak apalah, aku bagi kamu penyelesaian, kata Nabi. Kamu pergi di ujung kampung tu. Pergi di ujung kampung tu. Ada rumah warna sekian ni. Tapi kamu pergi biar hujan. Bila hujan kamu bawa, kamu tak ada apa? Ini bawa bekas. Bawa jak ke gelas ke apa kan? Bila hujan, kamu tak ada dengan gelas ni air yang turun dari cucu atap rumah tu. Bila hujan ada tak air turun dari cucu atap rumah, ya? Dia pun tunggu hujan. Bila hujan dia pergi ke rumah yang sebut Rasulullah. Dia pergi, ditadah air tu. Bila ditadah airnya, penuhlah air tu. Kemudian ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya Rasulullah, apa faedahnya air ni ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, dalam rumah itu ada seorang yang tak semayang. Ada seorang yang tak semayang. Air yang turun dari cucu atap rumah dia tu sama taraf dengan air kencing anjing. Faham ke cerita ni? Sama tarafnya. Jadi macam air kencing anjing tu. Ya, itu hinanya. Hinanya orang tak semayang. Jadi sebab itu kita kena semayang, tahu? Kalau tak semayang tuan-tuan dan perempuan, udahlah di akhirat esok jadi peruntuk agama. Besok di akhirat besok orang tak semayang dibangkitkan seperti babi hitam. Siapa nak angkat tangan?
dibangkitkan seperti babi hitam. Udahlah babi itu buruk, hitam lah tu. Buruk ke cantik? Jadi babi siapa nak? Buruk ke cantik? Jadi babi hitam. Kemudian diikat kaki tangan tu dengan rantai neraka. Diikat kaki tangan tu dengan rantai neraka, ya. Kemudian dimasukkan ujung rantai tu ke dalam mulutnya. Dalam mulut orang tak sembahyang tu dah. Dia masuk dalam mulutnya, dikeluarkan ikut punggung. Rantai neraka tu dimasukkan ikut mulutnya, keluarkan ikut punggung. Lepas tu diikat balik. Diikat kaki tangan tu balik. Kemudian diheret daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Kita berjalan dari kubur ke padang mahsyar ni dengan berbagai-bagai cara. Ada orang berkenderaan. Yang berkenderaan tu siapa? Siapa orang berkenderaan? Orang yang melakukan korban ketika hari raya Aidil Adha. Dia dapat kenderaan. Kalau unta dikorbannya, unta lah kenderaannya. Kalau kobra dikorbankannya, kobra lah kenderaannya. Kalau lembu dikorbannya, lembu lah kenderaannya. Ya, kalau kambing, kambing lah. Kalau biri-biri, biri-biri lah jadi kenderaan dia. Dari kubur ke padang mahsyar. Jangan bayangkan kobra dunia ni. Kalau bayang kobra dunia, tak sampai di siwa naik pun, lumpur aje. Ini canggih punya kobra tau. Lebih canggih daripada kuda Lone Ranger lagi. Tahu kuda Lone Ranger? Dia macam tak pernah tengok komik ke? Lone Ranger. Kudanya nama apa? Silver. Hayo Silver kena lah. Kuda Lone Ranger. Begitu. Kalau dia berkorban. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, masa hari raya Aidil Adha, jangan kedekut berkorban. Walaupun tak sudah berkorban tahun ini, boleh tak korban lagi? Biar tiap-tiap tahun berkorban. Tiap-tiap tahun. Nanti kita ada kenderaan nak berjalan daripada kubur ke padang mahsyar. Kalau unta lah. Kalau kobra lah. Kalau lembu lah. Kalau kibas lah. Kalau kami biri-biri lah. Itu jadi kenderaan kita. Ya. Tapi orang ni yang jadi babi tadi, diikat kaki tangannya, diheret daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Tahu diheret, ditarik songsang dengan rantai-rantai neraka tu. Di padang mahsyar dia diseksa lagi. Kemudian dia akan dimasukkan dalam neraka yang bernamanya sakar. Orang tak sembahyang, ada neraka sakar untuknya. Neraka nama sakar untuk dia kerana dia tak sembahyang. Ditanya orang tak sembahyang tu, mengapa kamu masuk dalam neraka sakar? Ayat Quran ni tau. Ma salakakum fi sakar? Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami terdiri daripada orang yang tidak sembahyang. Orang tak sembahyang dia akan masuk dalam neraka sakar. Nama nerakanya sakar, sin qaf ra. SAQAR. Siapa nak katakan? Itu orang yang tak sembahyang. Jadi jangan kedekut, jangan bakhil, jangan tangan jerin, jangan tak hidung asin, jangan cikek. Cukup di hari raya berkorban aja. Itu jadi kenderaannya. Ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak. Siapa nak merangkak daripada kubur ke padang mahsyar? Angkat tangan. Ada yang merangkak. Ada yang jalan atas perut. Macam mana entah? Saya pun tak tahu. Jalan atas perut. Macam ular jalan. Jalan atas perut. Malahan ada orang yang berjalan atas kepalanya. Kepala di bawah, kaki di atas. Terkejut Aisyah dengarnya. Macam mana ya Rasulullah? Kepala di bawah, kaki ke atas ni? Jawab Nabi, jangan kamu bayangkan dunia ini memanglah tak masuk akal. Tak mana sabar kepala ke bawah kecil tak, tapi di akhirat everything can happen. Apa saja boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Rupa-rupa yang dalam dunia ini pun ada. Sekarang ni sudah ada orang kepala ke bawah, kaki ke atas. Ada tak? Ada tak satu jenis tarian kepala ke bawah, kaki ke atas? Apa nama? Pandai banyak orang dah hafal, break dance. Break dance, kepala yang ke bawah, kaki ke atas. Begitu keadaan orang di padang mahsyar nanti, ya. Yang tak sembahyang akan masuk neraka bernama sakar. Alhamdulillah kita ni terdiri daripada orang-orang yang sembahyang. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan itu.
Cuma apabila kita dah sembahyang, kita kena cek kualiti sembahyang kita ni macam mana. What is the quality of your prayer? Agak-agak sembahyang kita ni terima Tuhan ke tak? Tuan-tuan dan puan-puan, ibadah yang pertama yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu Taala nanti di akhirat ialah bab sembahyang. Ya. Soalan yang pertamanya bab ibadah lah, bab sembahyang lah. Baru lepas sembahyang baru cek haji, baru cek zakat, baru cek puasa dan sebagainya. Mula-mula sembahyang dulu. Tapi nombor satu bukan sembahyang, nombor satu akidah dulu. Ada 6 soalannya. Dikubur tu 6 soalan. Bab akidah dulu mula-mula. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Itu nombor 2. Nombor 3, wa ma dinuka? Apa agama kamu? Nombor 4, wa ma imamuka? Apa imam kamu? Bukan siapa imam kamu, apa imam kamu? Kalau siapa imam kamu boleh, imam saya ialah Ustaz Ali Sobri. Itu bukan siapa imam kamu, apa imam kamu? Jawabnya Al-Quran imami. Yang keempat. Yang kelima, di mana kiblat kamu? Kiblat kamu di mana? Orang tak sembahyang tahu ke mana kiblat? Setengah orang rumah dia sendiri tak tahu mana kiblatnya. Kan tak mana sembahyang? Yang keenam, siapa saudara-saudara kamu? Ya, itu soalan, 6 soalan je ditanya. Udah bocor pula tu. Kalau Persia SPM dapat soalan bocor macam? Macam tuan-tuan? Belakang lah. Tapi ini bukan nak jawab tu otak kita, bukan nak jawab tu ilmu kita, nak jawab tu hidup kita, amalan kita. Kalau dalam dunia ni kita tak pernah bertuhan ke Allah, ya, tak pernah bertuhan ke Allah, dia tak tahu Allah tu Tuhan pun, ya, Rasul tak boleh jawab. Kalau dalam dunia ni tak pernah ikut Nabi, malahan getik dengan sunnah Nabi, getik dengan orang janggut, getik dengan orang pakai sorban, getik dengan orang apa macam-macam sunnah Nabi tu, esok tak boleh jawab bahawa Nabi itu adalah apa? Muhammad itu adalah Nabi pun. Muhammadun Nabi. Begitu juga tak tahu mana kiblat, tak mana sembahyang, tak boleh jawab. Sudah bocor tapi tak boleh jawab. Kenapa? Kerana yang nak menjawab tu bukan ilmu kita, bukan ingatan kita, bukan hafalan kita. Yang nak menjawab tu ialah amalan kita. Jadi barang siapa sembahyang, lu dah cek semua akidah tu, baru cek sembahyang. Baru cek sembahyang. Yang sembahyang kamu apa, cukup ke tak cukup? Kamu mati umur berapa kali? Daripada kamu mati, tarikh kamu mati itu, sebelum itu sampai kamu apa, sebelum itu kamu mula daripada akil balik sampai kamu mati berapa tahun? Cukup dia tak? 5 kali sehari. Cek satu-satu, semua akan dicek. Kemudian sudah cek, sembahyang kamu tu betul ke tak? Bacaan kamu betul ke tak? Gerak geri kamu betul ke tak? Atau kamu melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, kamu tak sedar. Ya. Betul ke tak? Kalau dah betul, dah penuh, dah cukup semua, baru dicek kamu sembahyang ikhlas semata-mata kerana Allah ke atau kerana nak nunjuk-nunjuk kepada orang. Itu 3 perkara. Ibadah ni dia akan cek 3 perkara. Kalau tidak lulus, yang pertama mesti cukup. Cukup waktunya, cukup rukunnya sebagainya. Yang kedua, mesti betul. Bacaannya kena betul, gerak gerinya kena betul. Nanti kita akan cerita insya-Allah, ya. Tapi bukan malam inilah. Kena betul gerak gerinya. Kadang-kadang i'tidal baca sembahyang. Berapa ramai orang batal sembahyang ketika i'tidal? Berapa ramai orang batal sembahyang ketika takbiratul ihram? Berapa ramai orang batal sembahyang ketika rukuk dan sebagainya? Nanti kita cerita insya-Allah, ya. Kalau panjang umur lah, kalau padam tak ada lah. Ya. Dicek betul. Kalau betul, baru dia selesai bab sembahyang, baru cek puasa, baru cek haji, baru cek zakat, baru cek baca Quran dan sebagainya. Itu sembahyang. Lepas sembahyang baru cek yang lain-lain. Sebab itu tuan-tuan, sembahyang ni ada 5 peringkat. Ini tajuk sebetulnya malam ni. Tapi bukan malam ni nak sambung ke tak? Ya? Bukan nak habis ke tak? Sembahyang manusia ni ada 5 peringkat. Apa ni? Yang pertama, sembahyang orang-orang jahil. Yang kedua, sembahyang orang-orang lalai. Yang ketiga, sembahyang antara khusyuk dengan lalai.
Kata tok guru saya sembahyang tarik tali. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Sembahyang tarik tali namanya. Yang keempat, sembahyang khusyuk. Ini yang orang beruntung dia, sembahyang yang khusyuk. Yang kelima, sembahyang rasul-rasul dan nabi-nabi. Itu 5 peringkat sembahyang. Ingat ke ni? Yang pertama, udah lupa, penat ngajar. Sembahyang orang jahil. Yang kedua, sembahyang orang lalai. Hafal ni. Bulan depan nak tanya. Yang ketiga, sembahyang tarik tali namanya. Sembahyang apa? Tarik tali. Yang keempat, sembahyang orang yang khusyuk. Yang kelima, sembahyang rasul-rasul dan nabi-nabi. One more time sebelum saya berhenti ni. Yang pertama sembahyang apa? Orang yang jahil. Yang kedua sembahyang apa? Orang yang lalai. Yang ketiga sembahyang apa? Tarik tali. Yang keempat, orang yang khusyuk. Yang kelima, sembahyang nabi-nabi dan rasul-rasul. Kita akan hurai insya-Allah satu-satu. Yang bulan depan kita akan cerita sembahyang orang jahil macam mana? Yang jahil macam mana sembahyang? Ya. Melakukan perkara yang batalkan sembahyang dia tak sedar. Itu akan kita cerita insya-Allah. Kalau tak padamlah ya. Sekian dulu. Udah bunyi dah. Kamarah AJK surau ni udah bunyi. Ngajar lagi kita. Patut berhenti dah. SOP dah apa? Kena ikut ya. Jadi sekian dulu. Tak ada pertanyaan malam ni. Bulan depan boleh tanya. Ya? Malam ni tak ada. Kerana udah bunyi dah. Bulan depan boleh. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicara malam ini akan mendatangkan faedah bagi diri kita. Ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.